Antara peristiwa menarik yang akan berlaku pada 20 April nanti. Beberapa hari sebelum Hari Raya, iaitu Gerhana Matahari Separa. Kalau kita nak cerita lebih pun, kita bukan orang berilmu. Betul. Kita tahulah Gerhana Matahari Separa itu kita biasa dengar. Ya. Tapi kita hari ini kita orang bersama dengan orang yang lebih berilmu untuk menerangkan bagaimanakah fenomena ini, dan fenomena ini bagaimanakah dia memberi kesan kepada apa yang berlaku di seluruh dunia ni sebenarnya. Betul. Dan anak-anak pun excited juga sebenarnya kan. Bercerita tentang gerhana matahari sebab kita boleh tengok dengan mata kasar. Okey, hari ini kami sangat berbesar hati bersama dengan Encik Muhammad Zamri Shah Mastor, iaitu Ketua Penolong Pengarah Kanan Planetarium Negara. Ini berkaitan dengan fenomena gerhana matahari separa yang mana dijangkakan pada 20 April. Dia adalah satu jangkaan ataupun memang pada 20 April itu akan terjadi gerhana ini? Ya, 20 April akan berlaku gerhana. Akan berlaku. Ya. Jangkaannya tepatlah. Jangkaannya tepat. Ya. Dari sudut ilmu astronomi, bagaimana kiraan-kiraan ini kita dapat jangkakan pada 20 April memang berlaku gerhana. Ya, sebenarnya gerhana ni telah diketahui oleh manusia sejak zaman Stonehenge lagi. Mereka sudah boleh kira gerhana ini. Jadi pengetahuan manusia tentang gerhana sebenarnya sudah lama. Dan sejak Stonehenge dibina itu, manusia sudah boleh menjangka bila berlakunya gerhana. Dan untuk penonton semua, gerhana ni senang. Dua je kena ingat. Gerhana matahari akan berlaku semasa bulan baru. Itu gerhana matahari. Dan gerhana bulan pula semasa bulan purnama. Itu saja. Cari bulan baru, cari bulan purnama, itulah tarikh-tarikh yang mungkin akan berlaku gerhana. Sebab itulah. Sebab saya sebut tadi, sehari ataupun 2 hari sebelum Hari Raya. Penghujung bulan lah. Ya, penghujung bulan. Adakah ia juga berkaitan dengan penampakan anak bulan? Sebab ada yang mengatakan bahawa disebabkan oleh gerhana matahari, mungkin akan ada berlaku raya terkejut lah, apalah. Itu sentiasa bermain di media sosial. Betul. Untuk anak bulan ni sebenarnya gerhana tidak mempengaruhi nampak atau tidak nampak anak bulan. Kebetulan dia berlaku dalam waktu yang agak berdekatan, kadang-kadang jauh juga. Okey. Jadi ianya tidak mempengaruhi sama ada kita nampak atau tidak anak bulan itu. Ya. Jadi tuan, bagaimana sebenarnya orang ramai boleh menyaksikan fenomena ini berlaku dan waktu yang tepat untuk sama-sama kita menyaksikan keadaan ini? Okey. Kepada seluruh rakyat Malaysia, bahawa pada 20 hari bulan April, hari Khamis depan, akan berlaku gerhana matahari separa di seluruh negara. Jadi sesiapa sahaja yang berada di Malaysia ketika itu boleh melihat gerhana matahari separa. Jadi kenampakan gerhana matahari separa ini berlaku antara jam 11 pagi berakhir jam 1 tengah hari di Semenanjung. Berakhir jam 1:30 tengah hari di Sarawak dan 11 hingga 2 petang di Sabah. Sabah paling lama. Untungnya. Dari segi matahari yang tertutup oleh bulan ketika gerhana matahari separa ini dilangkaui hanya 1% lebih. Kecil saja. Dan di Kuala Lumpur 8.4% juga kecil, tetapi di Tawau kita akan dapat melihat 43% matahari tertutup ataupun hampir separuh matahari tertutup oleh bulan. Ini sempat ni nak ke Tawau ni. Ini gerhana matahari penuh, dipanggil sebagai diamond ring effect, seperti cincin permata diamond. Bentuknya, dan ini sejurus sebelum berlakunya gerhana matahari penuh. Ini untuk gerhana matahari penuh. Tetapi pada 20 hari bulan nanti kita hanya dapat melihat gerhana matahari separa, iaitu sebahagian sahaja matahari yang tertutup. Kita akan dapat jangkaannya dapat melihat seperti bulan sabit. Untuk melihat bulan sabit kena berada di Sarawak atau Sabah. Tetapi di Semenanjung hanya tertutup sedikit sahaja. Jadi tak nampak sabitnya tu. 8.4%. 8.4% di Kuala Lumpur. Sekarang kita banyak peralatan untuk melihat. Boleh melihat dengan mata kasar. Boleh. Ini apa? Untuk melihat untuk melihat gerhana matahari separa, antaranya ialah kita boleh gunakan cermin mata gerhana ini. Jadi gelap, tak nampak apa. Cermin mata gerhana sangat gelap.
Jadi jangan gunakan ini untuk memandu. Okey. Dan nampak apa-apa. Planetarium Negara pada hari tersebut akan mengadakan program di perkarangan Planetarium Negara. Kami akan mengedarkan cermin mata ini secara percuma kepada sesiapa yang datang ke Planetarium Negara. Dan kami juga ada membuat program di Perpustakaan Tawau. Untuk orang-orang Sabah dan juga mereka yang di Tawau kerana 43% tertutup. Jadi kami juga akan edarkan cermin mata ini di Tawau juga dan di Kuala Lumpur. Dan kami menjadikan teleskop untuk kita melihat gerhana. Ini depan ni apa? Ya. Ini Okey. Antara perkara bagi yang tidak dapat memiliki cermin mata ini, okey, kita boleh gunakan, saya beri contoh, ini ialah dipanggil ini yang welding kejap lagi. Okey, yang ini ialah kita panggil kamera lubang jarum. Okey. Di mana kotak kita boleh gunakan kotak kasut dan sebagainya. Kita lubangkan, ada 2 lubang, sebelah kiri dan sebelah kanan. Lubang ini untuk meninjau ke dalam kotak. Dan sebelah kiri kita tutup dengan aluminium foil ataupun kerajang aluminium. Dan kita buat lubang dengan pin di atas aluminium ini. Ada 2 lubang? Satu lubang saja ni. Satu lubang untuk pin sebelah kanan, sebelah kiri ada lubang untuk meninjau ke dalam kotak. Dan di dalam kotak ni, saya boleh tunjukkan. Kita letakkan kertas berwarna putih. Di hujung ni, berlawanan. Jadi caranya ialah kita akan pastikan cahaya matahari memasuki lubang pin ini dan terkena di bahagian belakang dan kita tinjau daripada lubang sini. Ini cara melihat gerhana matahari yang selamat. Jadi matahari akan berada di belakang kita pastikan, dan kemudian kita tinjau di lubang ini memastikan cahaya masuk ke dalam lubang pin ini. Ini ialah kamera lubang jarum. Maksudnya matahari kat belakang? Belakang. Box ni saya menghadap ke belakang matahari lah. Ya, matahari di belakang kita dan pastikan cahaya matahari masuk ke lubang pin dan kita akan nampak imej gerhana di belakang sana. Di kertas putih tu. Ya, jadi ini boleh buat sendiri dan kita boleh gunakan kotak. Kotak kasut pun boleh. Dan ada juga. Ini open welding. Bagi yang tak sempat nak buat kotak ataupun kamera lubang jarum, mereka boleh gunakan penapis atau welding, filter welding ini. Jadi kita kena guna grade 14 dan ke atas. Dia ada grade dia. Jadi grade kaca yang warna hitam ni adalah grade 14 dan ke atas, dan kita boleh gunakan untuk melihat gerhana matahari. Jadi seolah macam matahari itu macam orang sedang welding, dan kita gunakan penuras welding ini boleh juga digunakan, tapi dengan grade 14 dan ke atas. Cik Zamri, tinggal beberapa minit lagi. Kita jadi kepada bumi jika berlakunya gerhana sebegini, air laut pasang ke apa ke macam dari segi air laut biasanya memang ada kesan sedikit tinggi ataupun pasang lebih besar sedikit, dan cuaca akan menjadi sedikit kelam seperti menjelang senja. Dan mungkin ada juga haiwan yang terkeliru. Dia sangka dah nak senja. Dan mungkin sila perhatikan ke alam sekeliling anda. Mungkin ada burung yang pulang ke sarangnya. Disangkakan hari sudah nak senja. Ini fenomena-fenomena yang boleh diperhatikan. Itulah biasanya kalau kita dengar, jom kita tengok gerhana-gerhana. Kadang-kadang kita tak tahu kenapa kita perlu tengok gerhana, apakah yang berlaku di alam ini. Yang menarik sebenarnya. 20 hari bulan nanti mungkin kita boleh perbesarkan kita punya mata untuk melihat keindahan alam ini. Tapi yang paling penting jangan tengok secara direct. Kena menggunakan peralatan yang ada. Terima kasih banyak-banyak kepada tetamu kita, Encik Muhammad Zamri Shah Mastor hari ini, Ketua Penolong Pengarah Planetarium Negara. Kalau ada masa kita nak panjangkan lagi. Menarik topik ini sebenarnya. Berkongsi berkenaan dengan fenomena gerhana matahari separa. Terima kasih banyak tuan. Terima kasih kembali kepada RTM. Paling senang saya dapat yang inilah. Boleh. Simpan siap-siap Ridwan. So ini untuk kalau tak ada, nanti saya pergi ke kedai welding mana-mana saya pinjam. Tapi ada grade jangan lupa 14 dan ke atas. Grade 14 dan ke atas. Itu dia. Okey. Untuk 9.30 biasanya kita akan berikan SPM Plus. Jadi SPM Plus ini kita nak berikan